Untuk pertama, datangnya Ramadan pengisian kepada kita pada tahun ini, bagaimana kita menyatukan kekuatan kita umat Islam. Kita melihat dunia Islam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin juanya, inayah serta taufiknya, kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan kekasih kita yang telah kita tinggalkan setahun yang lalu, iaitu bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Kalau tahun yang lalu sudah pasti Ramadan yang berlalu penuh dengan 1001 sejarah yang tidak pernah terfikir oleh benak dan akal kita bahawa kita tidak dapat melalui proses pengisian Ramadan seperti pada tahun-tahun yang sebelum. Lantaran ini kita panjatkan kesyukuran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penularan COVID-19 yang melanda dunia ini dapat kita lalui dengan bulan Ramadan ini dengan penuh pengisian-pengisian yang memberi makna kepada kita semua, insya-Allah. Sesungguhnya kedatangan Ramadan memberikan satu peringatan kepada kita bahawa kita akan menunaikan satu kefarduan, iaitu menunaikan ibadat puasa. Bulan Ramadan, bulan yang diberikan dengan nama bulan penuh keberkatan, kerana di bulan ini akan diingatkan kepada kita satu peristiwa yang disebut penurunan Al-Quranul Karim yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ialah bulan yang dijanjikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, datangnya Ramadan, malaikat syaitan akan dirantai, pintu syurga akan dibuka. Maka ditanya kepada kita, apabila syaitan telah dirantai, pintu syurga telah dibuka, apakah kita nak biarkan sahaja nikmat lautan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala begitu sahaja? Bulan Ramadan akan dilipat gandakan segala amalan kita, baik kita berpuasa, baik kita bersedekah, baik kita menjamu masyarakat, baik kita membaca Al-Quran, atau kita berterawih, atau kita berqiyamul lail, atau hatta kita tidur. Nabi SAW bersabda, tidur bagi orang yang berpuasa itu juga ibadat. Memberi makan ke atas orang yang berbuka puasa, seakan-akan orang itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana orang yang berpuasa. Jadi rebutlah nikmat dan peluang ini, insya-Allah. Semoga kedatangan Ramadan pada tahun ini akan dilipat gandakan oleh Allah dan memberi peluang kepada kita untuk menambahkan keimanan, ketakwaan dan amal-amal salih kita sebagai bekalan untuk kita di hari akhirat. Bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita akan sambut dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan satu peristiwa yang disebut dengan Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. InsyaAllah kita manfaatkan Ramadan yang sedang kita lalui ini dengan penuh kerahmatan. Sidang penonton dan pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ke udara bersama dengan Malaysian Relief Agency. Untuk pertama, datangnya Ramadan pengisian kepada kita pada tahun ini, bagaimana kita menyatukan kekuatan kita umat Islam. Kita melihat dunia Islam hari ini berada dalam keadaan perpecahan. Dunia Islam hari ini berada dibelenggu oleh dunia kemiskinan. Dunia Islam hari ini dibelenggu dengan peperangan. Dunia Islam hari ini, negara-negara sahabat jiran tetangga kita yang majoritinya umat Islam dibelenggu dengan berbagai-bagai musibah. Lantaran itu, apakah tanggungjawab kita? Kata Nabi SAW dalam hadisnya, tidak sempurna iman seorang Muslim kalau ia membiarkan saudaranya dan tidak mengambil berat tentang permasalahan saudaranya. Lantaran itu, kita menyokong dengan hasrat Malaysian Relief Agency
yang menggerakkan tabung infak Ramadan, kasih Ramadan untuk membantu dan menyantuni kepada masyarakat. Dan seperti mana kita maklum bahawa Ramadan yang datang ini akan memberi peluang kepada kita. Allah akan melipat gandakan pahala kita. Maka peluang untuk kita membuat pahala di bulan Ramadan ini amat terbuka. Antara pahala-pahala yang kita boleh rebut, saya katakan tadi, iaitu kita memperbanyakkan sedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan antara perkara yang dilipat gandakan. Sudah pasti dalam satu hadis Nabi SAW, andainya kita hidup berjiran, mungkin ada jiran kita yang sekarang ini sedang kelaparan. Ada mungkin jiran kita dan sahabat kita sedang keputusan perbelanjaan kerana krisis COVID, pemberhentian kerja, keadaan ekonomi yang tidak menentu, anak yang terpaksa sakit ditanggung, berbagai tanggungan yang lain seperti sewa rumah dan sebagainya. Maka apakah kita boleh tidur lena? Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seorang tadi jika ia tidur dalam keadaan kekenyangan sedangkan jirannya tidur dalam keadaan kelaparan. Manfaatkan datangnya Ramadan untuk kita menyantuni jiran tetangga kita, sahabat andai kita, jamaah kita, dan kalau ada kemampuan, sudah pasti infak kita akan disalurkan kepada mereka sampai merentas dunia, sampai merentas negara lain. Dan insya-Allah semoga Ramadan yang kita akan sambut ini memberikan kekuatan kepada kita. Pertama, mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menambahkan kasih sayang kita sesama manusia. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, menghormati, menyantuni orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayangi, menyantuni dan merahmati mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita lalui ini sudah pasti mempunyai satu signifikan yang tersendiri. Betapa tidaknya kerana kita berpeluang untuk melakukan amal-amal soleh. Kita bertarawih di masjid, kita berbuka puasa, kita bertadarus, kita berqiyamul lail, kita saling bermaafan, kita saling sebagai tanda kita menjadi manusia yang bertakwa. Seorang insan yang bertakwa bukan sahaja mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, tetapi hubungan yang baik sesama manusia. Maka datangnya Ramadan, kita akan melihat satu, menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, datangnya Ramadan akan memberi peluang kepada kita untuk menyantuni dan menghubungkan di antara kita sesama manusia. Datangnya Ramadan pada sebagian orang sudah pasti ia adalah satu bulan untuk mendatangkan rezeki yang berlipat ganda. Sudah pasti sahabat kita yang tahun lepas tidak dapat berniaga di bazar Ramadan, tahun ini mereka sudah pasti berdoa, Ramadan tahun ini memberi rezeki. Pada para peniaga, walaupun matlamat kita untuk mencari keuntungan, jangan lupa kewajipan dan kefarduan kita yang asas, iaitu memakmur dan mengimarahkan Ramadan ini dengan menunaikan kefarduan puasa, dengan memperbanyakkan amal ibadat, di samping kita menyebut kejayaan, kemewahan dan keuntungan dunia. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kehidupan sebagai kita seorang muslim. Akhirat dikejar, dunia direbut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, rebutlah kamu untuk kejayaan kamu di akhirat, nasib, tapi jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Alhamdulillah, sudah pasti Ramadan menyemarakkan sektor ekonomi, mengingatkan kita kepada peristiwa COVID-19 tahun lepas yang banyak menghalang kita, tetapi tahun ini kita bersyukur dengan SOP yang diberikan, dengan penularan yang semakin berkurang, kita dapat menjalani kehidupan kita seperti biasa. Kita dapat mengimarahkan masjid, kita dapat menyantuni jiran kita, dan insya-Allah atas nama Malaysia Relief Agency kita sama-sama membantu menyantuni, menunaikan infak, menunaikan sedekah sebagai bekalan untuk kita di akhirat. Kepada siapa? Kepada mereka yang memerlukan di kalangan kita umat manusia yang menjadi penghuni dunia ini. Ingatan Nabi SAW sebagai bekalan, apabila mati anak Adam,
maka terputuslah segala amalan kita, kecuali 3 perkara sahaja yang akan menjadi peneman kita di akhirat. Apa dia? Yang pertama ialah sedekah jariah. Yang kedua ialah ilmu yang kita dapat manfaatkan oleh orang lain yang kita sampai dan kita ajar. Dan yang ketiga ialah doa daripada anak-anak yang soleh yang mendoakan ke atas dan kerahmatan kedua ibu bapanya. Maka rebutlah peluang dan ruang yang ada ini untuk kita menyantuninya dengan nikmat apa? Dengan nikmat harta yang dikurniakan. Bila kita bersedekah, antaranya menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Apabila manusia menjadi orang yang bersyukur, ingatan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmatku. Dan jika kamu kufur, wa na'udzubillah, ingatlah azabku adalah pedih. Sedekah akan menambahkan kasih sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaddu tahabbu. Saling-salinglah bertukar hadiah, iaitu saling bersedekah, berinfak. Kerana dengan berinfak, bertukar hadiah tadi akan menambahkan kasih sayang. Dan pada bersedekah juga Allah akan melipat gandakan segala amal kita, yang Allah sahaja berkuasa untuk melipat gandakan. Dalam satu hadis, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, perbandingan orang yang membelanjakan jalan hartanya pada jalan Allah seperti sebiji benih, kemudian akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai akan ada 100 biji. Dan bayangkan betapa lipat gandanya Allah boleh memberikan balasan ke atas apa yang telah kita belanjakan. Jangan lupa, kedatangan Ramadan memberi peluang kepada kita untuk menunaikan ibadat kefarduan kita zakat kepada Majlis Agama Islam Negeri. Dan yang kedua, untuk kita menambahkan peluang bersedekah jariah, berinfak, memberi bantuan makanan, minuman, orang yang berbuka, orang yang berpuasa, sebagai satu cara untuk menambahkan lagi amal salih kita di atas rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.